Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Stadium RTM bersama saya Muhammad Shah Musa. Perkembangan Sukan Asia Hangzhou 2022, kontijen Malaysia semakin hampir mencapai sasaran apabila hanya memerlukan 7 butir lagi pingat untuk melepasi jumlah 27 pingat yang ditetapkan. Pada hari ke-8 semalam, kem terjun negara meneruskan rentak baik untuk menghadiahkan 1 perak dan 1 gangsa. Jaguar terjun negara Nur Dabita Sabri dan Wendy Ng Yan Yi menyumbang pingat perak keempat Malaysia menerusi saingan 3 meter papan anjal seirama wanita. Gandingan negara mengumpul keseluruhan 270.27 mata sekaligus mengekalkan pencapaian yang diraih semasa edisi Jakarta Palembang pada 2018. Emas menjadi milik gandingan dari China Chen Yiwen Chang Yani dengan 335.73 mata, manakala gangsa dimenangi atlet Korea Selatan Pak Haryum Kim Suji. Sementara itu, Nur Dabita akui sangat berbangga dengan pencapaiannya yang telah menyumbang 2 pingat buat Malaysia pada edisi kali ini. And it's not easy lah, to be honest. 5 tahun yang lepas saya boleh ambil banyak event and I still feel nothing, but now after I take so many events I rasa sangat penat lah. Bagi gandingannya, Wendy Ng Yan Wei pula kejayaan meraih pingat perak ini adalah penamat terbaik untuk penampilan terakhirnya di Sukan Asia. Obviously that this will be my last Asian game. So maybe the next Asian game I won't be beside Vita, the next partner. So I hope that it's a good achievement to let the young junior know that we've been working very hard for this and they should work hard for it. Kecemerlangan Dabita Yan Yi diteruskan penerjun lelaki negara yang menyumbang pingat gangsa. Enrique McCartney, anak Harold dan Bertrand Roddick, anak Lises berjaya menyelah dalam saingan 10 meter platform seirama lelaki. Gandingan itu hanya ketinggalan 1.71 mata di belakang pemenang pingat perak dari Korea Selatan Yi Jae Jeong Kim Yong Nam. Emas dimenangi wakil tuan rumah Yang Hao Lian Junji. Hari ini, atlet negara akan meneruskan pemburuan pingat. Sukan terjun, isukan, hoki dan badminton antara menjadi tumpuan. Laporannya bersama Zamri Surahani di Hangzhou. Baik, terima kasih. Sukan terjun hari ini berupaya menghadiahkan 2 lagi pingat menerusi acara 1 meter wanita papan anjal dan 1 meter lelaki papan anjal. Nur Dabita Sabri akan turun bersama Ong Kee Yin, diharap mampu menambah kutipan pingat buat kontingen selepas Dabita sudah menuai 2 pingat sebelum ini. Selain itu, duo terjun negara Gabriel Gilbert dan Hanis Nazirul juga berpeluang mencipta pingat pada acara sebelah petang. Selain itu, skuad Dota Tu Negara dijangka tidak menghadapi masalah mengesahkan 1 lagi pingat gangsa. Skuad Dota Tu Negara akan turun berhadapan wakil Kyrgyzstan. Selain itu, acara tumpuan sukan lain adalah pertemuan antara skuad hoki negara dengan tuan rumah China bagi penentuan juara kumpulan B. Selain itu, bermulanya kempen atlet Road to Goal RTG bagi sukan badminton dalam acara individu. Sekian daripada saya yang sahih di Berita RTM. Berikut kedudukan pingat Sukan Asia Hangzhou 2022 setakat ini. Sukan rugby, pasukan Oscar dari Kota Kinabalu dan Wipers dari Labuan masing-masing muncul juara kategori lelaki dan wanita pada Karnival Rugby Labuan ke-23 di Padang Dataran Labuan. Dalam sangan final lelaki 10-11, kategori Cup, Oscar menewaskan pasukan JLJ dari Negeri Sembilan 17-12. Try yang berjaya dilakukan pada masa tambahan memastikan kemenangan milik Oscar selepas terikat 12 sama pada masa penuh perlawanan. Sementara itu, pasukan Titanium RC dari Keningau mendapat tempat ketiga. Bagi kategori wanita terbuka, 2 pasukan dari Labuan berentak pada perlawanan akhir yang dimenangi pasukan Wipers, manakala pasukan Labuan muncul naib johan.
Tempat ketiga dimenangi pasukan PDRM dari Kuala Lumpur. Sejumlah 28 pasukan dari Sabah, Labuan dan Semenanjung Malaysia mengambil bahagian pada karnival tahunan selama 3 hari itu anjuran Persatuan Rugby Labuan dengan kerjasama Perbadanan Labuan dan Persatuan Pengamal Media Labuan. Bola sepak aksi Liga Super, sokongan padu lebih 1,000 penyokong gagal membantu Negeri Sembilan FC apabila tumpas 0-1 kepada Perak FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi. Babak pertama menyaksikan perlawanan seimbang apabila tuan rumah dan pelawat saling mengasak dalam usaha mencipta gol pendahuluan. Bagaimanapun, kekebalan bahagian pertahanan kedua-dua pasukan menyebabkan tidak banyak percubaan tepat berjaya dilakukan. Memasuki babak kedua perlawanan, serangan bertali arus barisan pemain muda skuad Seladang akhirnya memecah kebuntuan apabila hantaran kapten pasukan Luciano Goicoechea berjaya disempurnakan Luka Milanovic pada minit ke-51. Ini adalah kekalahan ke-9 dicatatkan skuad Jang dalam 22 perlawanan. Meskipun tewas, pasukan itu kini berada di tangga ke-9 Liga dengan 21 mata, manakala Perak di tempat ke-11 dengan 19 mata. Hard luck untuk negeri. Sepatutnya kita tak boleh kalah perlawanan ini. Saya tengok 90 minit, satu percubaan bahaya dari Perak pun tak ada. Saya rasa Sheikh Izan tak pernah sibuk. Tapi padahal sebelah sini goalkeeper memang menyelamatkan few bola, bekerja keras. Kita ada peluang untuk menjaringkan gol, terutamanya di first half dan juga second half. Kita gagal untuk menjaringkan gol. Itu perbezaan hari ini. Sementara itu, pengendali Perak FC Yusri Cik Allah tetap bersyukur dengan kemenangan itu walaupun rentak permainan anak-anak buahnya bukan di tahap sebenar. Jika boleh kita katakan, kita simpulkan kita beraksi agak kurang bermaya dan dalam masa sama kita cuba mendominasi dengan hantaran-hantaran pendek. Saya amat risau apabila para pemain memberikan sepakan percuma kepada bakal lawan, itu yang menyebabkan agak tertekan seketika. Di Stadium Sultan Muhammad keempat, Kota Baru, pula pasukan tuan rumah Kelantan United KFC menewaskan Penang FC 1-0. Aksi separuh pertama menyaksikan kedua-dua pasukan seimbang melakukan serangan namun tiada jaringan dapat dijelmakan. Bersambung babak kedua perlawanan, kesilapan menolak bola ke belakang oleh pertahanan KUFC, Diok Kim hampir memakan diri namun berjaya diselamatkan penjaga gol Muhammad Syahril Sari. Pada minit ke-68, KUFC memecah kebuntuan menerusi rembatan dari luar kotak penalti oleh pemain import Dominic Balik sekaligus membantu kemenangan pasukannya. Kemenangan itu bagaimanapun tidak mengubah posisi Kelantan United di kedudukan ketiga terbawah dengan 14 mata. Manakala Penang FC juga kekal di tangga ke-10 dengan 19 mata. Sekian Stadium RTM, saya Muhammad Syah Musa, Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.